Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel JBM Cikgu Wan. Okey, untuk video kali ini cikgu akan mengajar tajuk sains untuk tahun 2, iaitu di bawah tajuk tumbuhan, iaitu tajuk keperluan pembesaran tumbuhan. Kita pergi dulu standard kandungan. Okey, standard kandungan untuk hari ini adalah pembesaran tumbuhan. Standard pembelajaran apa yang akan kamu belajar hari ini adalah murid boleh membuat kesimpulan keperluan asas untuk pembesaran tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Hari ini kita akan menjalankan sedikit penyiasatan. Kalau mungkin kat sekolah kita boleh buat eksperimen, tapi kat sini cikgu akan tunjukkan dia contoh sahaja. Okey. Keperluan asas pembesaran. Okey, tumbuh-tumbuhan memerlukan keperluan asas untuk pembesaran. Jadi, keperluan asas maksudnya apa yang tumbuh-tumbuhan perlu untuk membesar. Apa yang perlu. Contohnya macam kita manusia, kita nak besar, kita kena ada makan, kena ada minum. Sama juga dengan tumbuhan. Kalau dia tak ada apa keperluan, dia tak akan tumbuh, mungkin akan mati. Jadi kita akan laksanakan eksperimen atau penyiasatan pada hari ini. Jadi tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati jika tidak mendapat keperluan asasnya. Okey, menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Okey. Menyiasat keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Dekat sini cikgu ada 4 anak pokok, 4 pokok. Ada cikgu tandakan pokok A, cikgu biarkan macam tu di bawah sinaran matahari, tapi cikgu tak siram. Cikgu tak bagi pun air pada pokok A. Okey, untuk pokok B, cikgu akan siram pokok B dengan air setiap hari. Jadi pokok B cikgu bagi air. Berbeza dengan A, dia sama, cuma A cikgu tak siram, B cikgu siram. Dua-dua pokok ni mendapat cahaya matahari juga. Okey, pokok C, cikgu siram juga. Cikgu siram setiap hari. Tapi lepas cikgu siram, cikgu akan balut dengan plastik. Okey, yang ini plastik. Plastik lucina. Apa tujuan dia? Supaya udara tak masuk. Jadi cikgu nak tahu kalau udara tak ada, pokok ni hidup ke tak? Okey, kemudian yang D, cikgu siram pokok, cikgu biarkan. Lepas tu cikgu buat satu benda yang pelik, iaitu cikgu tutup dengan kotak. Bila kamu duduk dalam kotak agak apa jadi? Betul, pokok tu dalam keadaan gelap, tak dapat cahaya matahari. Jadi bezanya yang A cikgu tak siram, yang B cikgu siram, dapat cahaya matahari. Lepas tu yang C cikgu balut dengan plastik supaya udara tak masuk. Yang D cikgu dah tutup dengan kotak supaya dia gelap. Okey. Jadi selepas 2 minggu kita akan tengok apa perubahan yang berlaku pada anak pokok atau pokok tersebut. Okey. Ini yang berlaku pada 2 minggu selepas tu. Kita tengok pokok A, dia dapat cahaya matahari tapi dia tak dapat air. Ingatlah cikgu cakap tadi, cikgu tak siram pun pokok A dengan air dan dia mendapat udara. Cikgu tak balut dengan plastik. Jadi apa jadi dengan pokok A? Pokok A layu dan tidak subur. Nampak ni, dia pokok A layu dan tidak subur. Okey, kemudian pokok B. Ini pokok B. Pokok B dapat cahaya matahari, cikgu siram dengan air setiap hari, kemudian mendapat udara. Jadi apa jadi kat pokok ni? Nampak tak? Daun dia masih segar. Jadi pokok hidup dengan subur. Manakala pokok C mendapat cahaya matahari, dia dapat matahari, dia dapat air, cikgu siram, tapi dia tak dapat udara. Kenapa tak dapat udara? Sebab cikgu balut dengan plastik. Jadi apa jadi kat pokok ni? Kamu tengok, pokok ni dah layu dan tidak subur. Okey, kemudian pokok D. Pokok D ni kamu tak nampak apa yang jadi dalam kotak ni. Misteri tak? Okey, jadi pokok D ni maksudnya bila cikgu tutup dengan kotak, dia tak dapat matahari. Dia tak dapat cahaya matahari, tapi cikgu siram dengan air dan dia dapat udara sebab udara boleh masuk. Apa jadi dekat pokok tu? Jom kita buka kotak tu. Buka kotak tu, alamak, pokok ni pun layu dan tidak subur. Pokok ni layu dan tidak subur. Jadi kita bolehlah buat
pemerhatian pokok layu dan tidak subur. Okey. Jadinya kesimpulan kepada penyiasatan ini, tumbesaran pokok B adalah paling baik kerana mendapat keperluan asas cahaya matahari, air dan juga udara. Ada 3 keperluan asas tumbuhan untuk tumbesaran: cahaya matahari, air dan udara. Okay, jadi kalau mula-mula nak tanam pokok, pastikan pokok tu dapat air, cahaya matahari dan udara. Kalau salah satu tak dapat, pokok tu akan layu dan akan mati. Okey, sekarang kita pergi ke aktiviti kita kedua, iaitu menyiasat keperluan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan. Ada murid-murid tanya, apa cikgu nutrien? Bahasa mudahnya, nutrien ni adalah baja ataupun bahan makanan tambahan untuk tumbuhan. Jadi selalu kalau kita tanam pokok, kita letak baja kan. Apa fungsi baja tu? Kalau tak letak baja, apa jadi? Okey. Jadi kat sini pun cikgu ada 2 pokok, ada pokok A dengan pokok B. Okey, yang ini pokok A, yang ini pokok B. Kedua-duanya cikgu siram setiap hari, dapat air. Lepas tu dapat cahaya matahari, dua-dua dapat cahaya matahari, dan cikgu pun tak tutup dengan plastik. Maksudnya dia dapat udara. Tapi bezanya pokok B ni cikgu letak fertilizer. Fertilizer ni adalah baja, nutrien. Okey, jadi cikgu letak sedikit untuk pokok B. Pokok A cikgu tak bagi. Cikgu bagi pokok B saja. Okey, boleh? Okey, kita tengok apa yang terjadi selepas 2 minggu. Jeng jeng. Okey. Pokok A cikgu tak bagi nutrien, cikgu tak bagi baja. Apa yang kamu jadi? Pokok ni masih sama, dia tak ada layu, dia cukup, cuma dia tak nampak subur berbanding pokok B. Nampak tak pokok B? Pokok B daun makin banyak, dia makin subur. Kalau balik A, pokoknya masih sama. Okay, jadi pemerhatian, pokok A tumbesaran pokok subur, manakala pokok B tumbesaran pokok lebih subur. Tengok bilangan daun dia makin banyak. Jadi kesimpulannya, tumbesaran pokok B adalah lebih baik kerana mendapat nutrien. Jadi kalau nak bagi pokok kita subur, kita kena letak nutrien atau kena letak baja. Okey. Kesimpulan kita kelas kita pada hari ini, air, udara dan cahaya matahari ialah keperluan asas tumbuh-tumbuhan. Nutrien ialah keperluan penting dalam tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Nutrien menjadikan tumbuh-tumbuhan hidup lebih subur. Okey, itu saja untuk video kali ini. Cikgu harap ia memberi manfaat kepada murid. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu JBM Cikgu Wan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.